Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, kita digemparkan dengan satu lagi keputusan. Sebelum ini, kita tahu juga Datuk Seri Najib Razak yang berada di penjara hari ini, yang masih menjalani hukuman penjaranya selama 12 tahun. Hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menangguhkan perbicaraan rasuah 1MDB Najib Razak yang membabitkan RM2,28 bilion kerana bekas Perdana Menteri itu mengalami satu, saya boleh katakan, penyakit lah, di mana disahkan di dalam satu artikel, cirit-birit Najib dapat 2 hari MC, bicara 1MDB ditangguhkan. Nah, walaupun beliau adalah banduan, namun, saudara-saudara, Datuk Seri Najib Razak masih akan menghadirkan dirinya untuk perbicaraan rasuah 1MDB dan yang membabitkan RM2,28 bilion. Namun, perbicaraan itu ditangguhkan kerana bekas Perdana Menteri itu mengalami cirit-birit. Perbicaraan dijadwalkan hari ini dan esok. Artikel ini diterbitkan pada 9 Mei 2023. Pegawai Perubatan Penjara Kajang, Dr. Muhammad Hafiz Muhammad Hosni memberitahu mahkamah petang ini bahawa HKL ataupun Hospital Kuala Lumpur telah mengeluarkan cuti sakit ataupun MC 2 hari untuk Najib. Hafiz yang dipanggil untuk memberi penjelasan kepada Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Siqueira berkata, seorang penolong pegawai perubatan di penjara itu memaklumkan bahawa Najib mengalami sakit perut dan cirit-birit sejak semalam. Sekitar jam 7.30 pagi, saya memeriksanya. Saya tanya dia apa masalah dan dia cakap dia sakit perut dan loya, serta terpaksa ke tandas untuk buang air besar sebanyak 4 kali. Kemudian saya berinya pil arang dan selepas 10 menit, dia kata keadaannya tak berubah. Saya periksa lebih lanjut dan dapati dia kekurangan air dan ada sedikit demam dengan suhu 37.8 darjah. Saudara-saudara, ini pasti satu berita yang bagi saya pasti mendukacitakan keluarganya di rumah, disebabkan beliau hari ini yang dipenjarakan di penjara Kajang dan tiada keluarga terdekatnya di situ. Pada akhirnya Datuk Seri Najib Razak yang mengalami sakit cirit-birit itu sudah pasti kabar ini pasti menyedihkan keluarganya di rumah. Hafiz berkata dia kemudian merujuk Najib supaya ke HKL dan tertuduh dibawa ke hospital itu antara jam 9.30 pagi dan 10 pagi tadi. Menjawab soalan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Gharib, pegawai perubatan itu berkata, Najib kelihatan penat, lesu dan kekurangan air. Najib tidak cergas untuk hadiri perbicaraan kerana perlu diberi drip yang dimasukkan dalam saliran darah dan tidak mampu berdiri sebab duduk terlalu lama. Pegawai perubatan itu ketika menjawab soalan peguam bela utama Muhammad Syafiee Abdullah berkata, dia perlu merujuk Najib ke HKL supaya tertuduh mendapat akses kepada rawatan lebih rapi daripada pakar di sana. Siqueira kemudian menangguhkan perbicaraan dan mengarahkan prosiding disambung semula pada Khamis. Najib yang berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM2,28 bilion daripada 1MDB. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas Menteri Kewangan itu didakwa melakukan kesalahan tersebut di Islamic Bank Berhad Cawangan Jalan Raja Chulan di Bukit Chelon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Desember 2014. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua, kita digemparkan dengan tiba-tiba saja salah satu menteri di dalam kabinet
Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Nah, menjadi persoalan ramai, kenapa tiba-tiba salah satu menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan yang tiba-tiba akan bertemu dengan SPRM, dengan Ketua SPRM. Apa yang terjadi sebenarnya? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk ulasan yang panas ini. Di dalam sebuah laporan salah laku, JPJ tak diendah, Lok akan jumpa Azam. Rupanya Menteri Pengangkutan lah yang akan bertemu dengan Tan Sri Azam Baki. Nah, di dalam sebuah artikel, laporan salah laku JPJ tak diendah, Lok akan jumpa Azam. Menteri Pengangkutan berkata, beliau ingin tahu butiran setiap kes salah laku yang didakwa membabitkan JPJ. Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk akan menemui Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki berhubung laporan salah laku yang dikatakan tidak diendahkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Katanya, beliau perlu berlaku adil terhadap individu dinyatakan dalam pelbagai laporan salah laku yang difailkan SPRM. Adakah di sini kita dapat lihat bahwa terdapat kesalahpahaman di antara SPRM dan JPJ? Dalam artikel ini, menurut Menteri Pengangkutan, saya tiada banyak maklumat mengenainya, tetapi disebabkan agensi di bawah kementerian saya disebut, saya mahu berjumpa dengan Azam dahulu, katanya dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri kementeriannya. Anthony Lok juga berkata, dirinya akan dan kementeriannya akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM, serta tiada kompromi terhadap sebarang salah laku di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Jika ada bukti kukuh berhubung salah laku itu, saya ingin tahu butiran setiap kes dan pegawai mana yang terlibat. Terdahulu, Azam dilaporkan berkata, SPRM masih menunggu tindakan susulan agensi kerajaan berhubung lebih 500 laporan salah laku yang sebahagiannya dikemukakan 12 tahun yang lalu. New Straits Times melaporkan kebanyakan laporan itu membabitkan polis diikuti JPJ. Azam juga dilaporkan berkata, SPRM biasanya akan mengemukakan laporan kepada Ketua Jabatan Agensi Kerajaan jika menemui unsur salah laku. Katanya, Ketua Jabatan akan melaporkan semula kepada SPRM untuk mengesahkan mereka menerima laporan itu dan jawatan kuasa terdiri daripada Ketua Jabatan terpilih akan dibentuk untuk menyiasat kes terbabit. Nah, jadi persoalannya, mungkin ada persoalan yang timbul, kenapa Menteri Pengangkutan dipanggil? Adakah beliau terlibat dengan salah laku? Adakah beliau bakal ditangkap? Ataupun adakah beliau terlibat dengan rasuah dan sebagainya? Pada akhirnya inilah ulasan ataupun inilah artikel yang mengesahkan bahwa laporan salah laku JPJ tak diendah, Lok akan jumpa Azam Baki. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang selanjutnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.